Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul alaihi salatu wassalam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan kasih sayang daripada Allah, rahmat daripada Dia, kesiannya Dia pada kita. Maka Allah Ta'ala izinkan sekali lagi kita bertemu di dalam majlis pengajian tauhid, pengajian untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sudut teori dan dari sudut ilmiah. Selama ini kita kenal Tuhan ni sebagai Tuhan saja, sebagai satu entiti yang kita sembah, sebagai sesuatu yang kita agung-agungkan. Tapi kata ulama, untuk seseorang itu dikira lulus di dalam fardu ain baginya, haruslah dia mengetahui beberapa perkara berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang jelas, dengan ilmu dan disiplin ilmu yang jelas, bukan sekadar bertaklid. Setengah ulama mengatakan iman taklid tidak sah, setengah ulama kata sah, tapi majoriti mengatakan tidak sah. Iman taklid ni apa? Iman taklid ni adalah iman, dia beriman kepada sesuatu kerana mengikut-ikut orang. Dia tengok bapak dia sembahyang, dia pun sembahyang. Bapak dia kata Allah Akbar, dia pun Allah Akbar. Dia mengikut tanpa mengetahui kenapa dia ikut, tanpa dia mengenal, tanpa dia mengetahui. Jadi boleh dikatakan berbilion-bilion umat Islam ni, kebanyakan mereka adalah iman taklid. Dia ikut-ikut, dia ikut orang kampung dia, dia ikut mak bapak dia, dia ikut atuk nenek dia. Hanya segelintir sahaja yang betul-betul datang menghadap para ulama, menadah kitab dan mengambil tahu apa-apa ilmu dan disiplinnya yang wajib berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh macam pengajian sekarang ni, beberapa orang yang datang, sedangkan majoriti Islam. Jadi yang lain-lain macam mana? Adakah mereka sudah lepas, mereka sudah lulus, ataupun mereka sudah mengetahui kadar minima ilmu tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah ulama ni mereka khilaf iman taklid ni sah ataupun tidak. Ada yang kata sah, ada yang kata sah. Kita macam mana? Kita keluar daripada khilaf, kita datang mengaji, selesai insya-Allah. Kita datang mengaji, tak kira lah iman taklid sah ke tak sah, kita dah datang mengaji, kita dah ambil tahu, kita dah cuba untuk memahami ilmu tauhid ni secara disiplin ilmu yang ditetapkan oleh para ulama, insya-Allah selamat. Jadi kita cuba untuk masuk dalam golongan yang selamat. Baik, pengajian bulan lepas yang penuh dekat, dah clear lah, penuh dekat whiteboard bulan lepas tu berkenaan dengan hukum kan. Saya jelaskan berkenaan dengan hukum, yang mana hukum tu terbahagi kepada 3. Yang pertama hukum syar'i, yang kedua hukum adi, dan yang ketiga hukum akli. Hukum syar'i terbahagi kepada 2 pula, hukum syar'i wad'i dan hukum syar'i taklifi. Hukum syar'i wad'i terbahagi kepada 5 pula. Dia ada sah, batal, ada syarat, ada mani', dan juga ada asbab. Kemudian hukum syar'i taklifi pun ada 5. Dia ada wajib, sah, haram, makruh, sunat. Kemudian hukum adi adalah hukum yang kedua. Hukum adi adalah hukum adat. Hukum adat ni ialah sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan dia berulang-ulang dengan 2 tujuan. Pertama, untuk mudahkan urusan kita. Yang kedua, untuk menguji kita. Mudahkan urusan kita supaya kita ni dapat hidup di atas muka bumi ni dengan tertib yang baik. Kalau
hukum adat ni tak wujud, susah hidup kita. Susah hidup kita. Dan hukum adat ni lebih kurang macam hukum sains, macam hukum fizik. Kalau kita balik bola ke depan, kita bagi force, kita bagi daya ke depan, jadi secara adatnya bola ni akan menolak ke hadapan. Itu secara adat. Kalau lah hukum adat ni tak ada, hari ni dia ke depan, esok kita balik dia tolak ke belakang balik. Kan susah hidup kita ni. Kita nak pergi kerja, kita tekan minyak, dia undur ke belakang. Kan susah. Esok kita tekan minyak dia ke depan, esok kita tekan minyak dia pergi ke kanan. Jadi susah hidup kita. Jadi hukum adat ni Allah Ta'ala ulang perkara yang sama. Kalau kita angkat barang, jatuh. Kalau kita lepas, jatuh. Kalau kita lepas, dia jatuh. Sampai bila-bila pun dia akan jatuh. Kerana ini hukum adat. Kalau kita lepas, tiba-tiba dia terpelanting naik ke atas, ataupun dia pergi kiri kanan, ataupun dia hilang dan sebagainya, maka itu berlawanan dengan adat. Dan berlawanan dengan adat kita sebut sebagai khawariqul adat. Dan khawariqul adat tu saya dah jelaskan bulan lepas dalam nota ada 6. Yang pertama mukjizat, yang kedua irhas, ketiga ma'unah, keempat karamah, kelima istidraj, dan yang keenam adalah sihir. Itu berlawanan dengan adat. Habislah hukum yang pertama, hukum syar'i selesai. Hukum adat, hukum yang kedua selesai. Tinggal hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga hukum akal. Hukum akal adalah hukum yang berkait dengan akal kita. Boleh terima akal ataupun tak terima akal. Boleh masuk akal ataupun tak masuk akal. Boleh digambarkan dalam akal ataupun tak boleh digambarkan dalam akal. Maka ia terbagi kepada tiga. Dia ada wajib, mustahil dan harus. Wujub, istihala wal jawaz. Dalam bahasa Melayu disebut wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil ataupun harus. Wajib apa ya? Wajib ialah benda tu wajib ada. Tak masuk akal kalau dia tak ada. Kalau benda tu tiada, tak masuk akal, tak boleh terima pada akal kita. Kalau dia tiada, contohnya ada satu orang budak, lepas tu kita mempercayai budak ini tiada mak bapak. Benda tu tak masuk akal. Kalau mak bapak dia tak ada mak bapak, budak ni datang dari mana? Kan? Maka kewujudan mak bapak budak tadi, hukum akalnya ialah wajib. Hukum akalnya ialah wajib. Mak bapak dia mesti kena ada, barulah dia ada. Macam air ni, wajib ada kilang dia. Walaupun saya tak tahu kilang dia kat mana. Ada tu lihat, dikilangkan oleh Nano Water Research, Jalan Pasaran, Seksyen 23, Shah Alam. Sekarang saya dah tahu. Tapi sebelum dia beritahu pun, saya dah tahu dia kilang dia. Kerana kalau tak ada kilang, dari mana datang air ni? Maka sesuatu asbab wajib wujud apabila ia menghasilkan kesan, menghasilkan asbab yang lain. Macam kita nampak ada tapak kaki kucing kat luar, wajiblah ada kucingnya. Boleh ke tapak kaki kucing ada tapi kucingnya tak wujud? Saya tak percaya kucing wujud. Saya tak nampak kucing. Selagi saya tak nampak kucing, selagi saya tak percaya kucing ni wujud dalam dunia ni. Tapi tapak kaki dia ada. Bila ada kesan, maka adalah yang memberi kesan. Maka begitulah Tuhan ni, kita tak payah pun nak tengok dia, nak kena nampak, nak kena rasa, nak kena sentuh untuk mempercayai Tuhan tu ada. Cukup dengan kita melihat kesan-kesan Tuhan tu ada. Apa kesan Tuhan tu ada? Kesan dia ialah adanya kita, adanya alam ini, adanya bukit, bukau, awan, langit, bumi. Itu menandakan ada yang menciptakannya. Kalau tapak kaki kucing ada menandakan kucing ada, maka gunung ganam ada menandakan ada Tuhan yang buat dia. Kan? Kalau adanya air ini menandakan adanya kilang yang membuat air ini, maka adanya laut, langit, bumi menandakan adanya Tuhan yang buat laut, langit, bumi ini. Maka itu namanya wajib. Kalau tak ada, benda tak masuk akal. Kalau kilang buat air ni tak ada, tak masuk akal. Begitu juga laut ada, bumi ada, awan ada, tapi Tuhan tak ada, benda tu tak masuk akal. Tak masuk di akal. Kalau tak daripada mana letaknya semua ni? Saintis-saintis barat cuba nak menafikan ketuhanan. Mereka berusaha mengatakan alam ini semula jadi. Semula jadi maksudnya jadi sendiri. Jadi sendiri macam mana sesuatu tu boleh jadi sendiri? Akhirnya mereka buntu sampai dekat teori yang terakhir, yang dimaksud sebagai teori Big Bang.
Teori Big Bang ni katanya ada satu letupan yang berlaku yang menyebabkan bila letupan itu berlaku, segala gas dilepaskan, membentuklah bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Dan daripada gas itulah terbentuknya segala kehidupan. Itulah habis kuat, habis baik dia orang boleh explain. Dan itu pun tak masuk akal. Macam mana sesuatu itu daripada tiada dia menjadikan diri dia ada. Sedangkan dia tiada, tapi dia menjadikan diri dia ada. Benda tu tak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi itulah the best yang saintis boleh bagi tahu, sebab dia berusaha nak menafikan ketuhanan. Dan the best explanation yang boleh diberi ialah Tuhan yang menciptakan benda tu semua. Tapi sains tak boleh terima. Sebab sains dia kata kita mesti nak kena ada sesuatu yang boleh diukur pada panca indera melalui penglihatan, menggunakan 5 panca indera, rasa, sentuh dan sebagainya, barulah dikira sesuatu itu wujud. Kita punya definisi wujud bukan macam tu. Definisi wujud kita bukan benda yang boleh disentuh, benda yang boleh tak, kan? Kita punya definisi wujud macam lain. Tak semestinya sesuatu yang perlu, yang boleh disentuh, dilihat dan sebagainya itu baru menandakan dia wujud. Ada banyaknya benda yang tak disentuh, tak boleh dilihat dan sebagainya, tetapi ianya wujud. Ada perdebatan, tak tahu sahih ke tak, tapi banyaklah disebut-sebut dalam buku-buku sekolah dulu kan, antara satu orang saintis dengan pensyarah dia. Yang pensyarah dia tak percaya pada Tuhan. Sebab apa? Sebab tak boleh dibuktikan secara, dipanggil apa, empirical, apa, secara panca indera. Jadi murid dia kata apa? Jadi kalau macam tu saya tak percaya yang prof ni pandai. Saya tak percaya yang prof ni pandai, sebab saya tak nampak prof punya otak, tak nampak, tak boleh sentuh, tak boleh rasa. Jadi saya percaya yang prof ni satu orang yang tak pandai. Dia menggunakan hujah tu tadi untuk mengenalkan prof dia. Saya tak tahu contoh seperti itu, tapi lebih kurang macam tu lah. Baik, jadi itu wajib. Kalau mustahil, berlawanan dengan wajib. Kalau mustahil ni, kalau wajib tadi benda tu tak ada, tak masuk akal. Kalau mustahil, benda tu ada, baru tak masuk akal. Kalau benda tu ada, tak masuk akal. Kalau benda tu boleh berlaku, tak masuk akal, tak boleh diterima pada akal kita. Tak boleh nak dibayangkan, tak boleh nak digambarkan. Dalam kitab-kitab antik, dia bagi contoh ialah bergerak dan diamnya satu objek dalam satu masa yang sama. Benda tu bukan setakat tak masuk akal, nak digambarkan dalam akal pun tak boleh. Kita nak bayangkan pun tak boleh. Kita cuba bayangkan satu objek, dia bergerak dan dia diam dalam satu masa yang sama. Takkan boleh. Sebab kita punya otak kita terbatas kepada satu image dalam satu masa. Jadi kalau kita nak bayangkan satu objek ni, dia bergerak ataupun dia diam, dia akan terpisah menjadi 2 objek. Dia akan menjadi 2 image. Satu image diam, satu image bergerak. Tapi kalau satu image diam dan bergerak dalam satu masa, dia jadi pening kepala. Boleh putih awak. Putih awak otak ni. Tak boleh nak fikir benda tu. Bila tak boleh nak fikir, itu namanya mustahil. Mustahil pada akal. Benda tu tak akan boleh berlaku. Contohnya, kalau seseorang tu berkata, macam mana nak masukkan seekor gajah dalam lubang jarum? Jarum yang kita masuk apa nama tu, benang tu, kecil je. Macam mana kita nak masukkan seekor gajah dalam lubang benang, lubang jarum tersebut, tanpa lubang jarum itu dibesarkan dan tanpa gajah itu dikecilkan? Boleh tak masukkan? Benda tu takkan berlaku, mustahil. Benda tu takkan berlaku, dia mustahil. Kalau berlaku sekalipun, dia akan berlaku salah satu daripada beberapa situasi. Yang pertama, gajah itu dikecilkan dan masuk dalam lubang tu. Yang kedua, lubang itu dibesarkan dan gajah itu boleh masuk. Dia mesti berlaku macam tu, kalau benda itu betul-betul berlaku. Tapi kalau kita nak kekalkan saiz 2 benda yang bertentangan ni, nak dimasukkan takkan boleh. Benda itu mustahil, tak fikir pun tak boleh. Itu namanya mustahil. Baik, dan yang ketiga, jawaz ataupun harus. Yang ketiga ni harus. Kalau mustahil, orang putih panggil impossible. Kalau harus ni, orang putih panggil possible. Benda tu boleh berlaku. Ada kebarangkalian untuk berlaku. Ada kemungkinan untuk berlaku.
Jadi dalam definisi dia, ma yasihu fil aqli wujuduhu aw adamu. Apa-apa yang sah, apa-apa yang sahih, apa-apa yang boleh diterima pada akal kita, sama ada benda tu ada ataupun benda tu tiada. Tapi kalau wajib tadi betul, benda tu tak masuk akal kalau benda tu tiada. Mustahil, benda tu tak masuk akal kalau benda tu ada. Kalau harus, masuk akal, tak kira lah benda tu ada ataupun tiada. Jadi kalau benda tu ada pun boleh diterimakan, benda tu tak ada pun boleh diterimakan. Jawaz. Contoh, harusnya sesuatu itu berlaku ialah seperti penciptaan alam ini. Kalau alam ini tak dicipta pun boleh diterimakan, alam ini dicipta pun boleh diterimakan. Manusia dicipta pun boleh diterimakan, manusia tak dicipta pun boleh diterimakan. Dan kita punya cicit kan, sekarang ni saya baru ada anak, belum ada cucu lagi, cicit. Benda tu harus berlaku, sama ada dia akan ada ataupun dia tiada, dua-dua boleh diterima pada akal. Kalau umur panjang boleh dah tengok cicit kan. Kalau tak berlaku kiamat, maka sampailah ke cicit dan seterusnya. Tapi boleh jadi tak berlaku, boleh jadi berlaku kiamat ke apa-apa dan sebagainya, maka tidak berlaku perkara tersebut. Jadi benda tu ada ataupun tiada, kedua-duanya boleh diterima pada akal kita. Tidaklah seperti wajib dan mustahil tadi. Wajib dan mustahil tadi, kalau wajib benda tu ada. Kalau mustahil benda tu ada. Kalau harus, dua-dua boleh. Ada boleh, tak ada pun tak apa. Jadi definisi ketiga-tiga hukum akal ni sangat penting untuk memahami tauhid. Sangat penting untuk memahami ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali menyuruh kita menggunakan akal untuk berfikir. Allah Taala bertanya dalam Al-Quran, afala ta'qilun? Kenapa kamu tak guna akal? Afala tatafakkarun? Kenapa kamu tak berfikir? Allah Taala suruh kita fikir dan menggunakan akal. Maka ilmu ini, ilmu akal tadi ini, ilmu tadi yang cerita pasal hukum akal, yang ini dinamakan sebagai ilmu mantik ataupun ilmu akal. Ilmu yang mana ianya menyusun cara berfikir secara sistematik. Kalau tak, kita tak tahu macam mana berfikir. Kita rasa apa yang kita fikir betul. Betul atau salah bukan berdasarkan sesuatu contohnya ada orang menganggap sesuatu itu betul ataupun salah berdasarkan kitab. Ada orang menganggap sesuatu itu betul ataupun salah berdasarkan budaya. Ada orang menganggap sesuatu itu betul atau salah berdasarkan pendapat sendiri. Ada yang menentukan sesuatu itu betul ataupun salah berdasarkan moral. Jadi betul atau salah ni sebenarnya wujud ke tidak? Kan? Betul dan salah, adakah ia wujud? Contoh, mencuri dan meminjam, secara zat perbuatan tersebut sama. Kedua-duanya mengambil barang orang lain, tapi satu haram, satu salah, satu betul, satu tak salah. Meminjam tak salah, mencuri salah. Sama dengan berkahwin dan berzina. Kedua-duanya zat perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama, tetapi satu haram, satu salah, satu tidak salah. Jadi macam mana nak mengatakan sesuatu itu salah dan sesuatu itu tidak salah? Macam mana nak katakan sesuatu itu betul dan sesuatu itu salah? Jadi kita ni sebagai orang Islam, yang menentukan salah betul hanyalah Allah dan Rasul. Maka kita ni submit. Sebab itulah kita dinamakan Islam. Islam ni maksudnya serah diri, surrender. Islam kan? Islam tu menyerahkan. Salim kan? Salim. Aslim, taslim. Kamu menyerah, kamu selamat. Nah, Islam ni maksudnya menyerah diri. Kita menyerahkan keputusan baik, buruk, betul, salah itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulullah yang menentukan satu benda ni betul atau satu benda ni tak betul. Tak semestinya benda tu betul atau tidak. Kadang-kadang benda tu satu tempat Allah kata betul, satu tempat lagi Allah Ta'ala kata tak betul. Contohnya dekat dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan Nabi Adam makan daripada buah khuldi. Satu pokok di dalam syurga, buah khuldi tak boleh makan. Sejak bila ada benda haram kat dalam syurga ni? Sejak bila ada benda haram? Kalau benda haram, kan dalam Quran, dalam hadis dah beritahu tidaklah ada sesuatu perkara dalam syurga itu kecuali benda itu adalah tahur, mutahharun, benda yang suci, benda yang bersih, benda yang halal.
Tapi ada pula pokok yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga dalam syurga disebutkan dalam hadis adanya arak. Adanya arak. Di dalam syurga orang lelaki akan mendapat bidadari sampai beribu-ribu orang. Beribu-ribu kat dunia ni paling kuat tu boleh kahwin 4 orang, kan? Tapi di syurga beribu-ribu, bahkan berjuta-juta. Jadi apa yang satu keadaan Allah Ta'ala kata salah, satu keadaan yang Allah Ta'ala kata benda tu tak salah. Jadi pada zatnya perbuatan ataupun situasi tak ada betul, tak ada salah sebenarnya. Tetapi semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat keputusan. Kali ni aku nak benda ni salah, kali ni aku nak benda ni betul, kali ni aku nak benda yang selama ni salah tapi kali ni jadi betul. Selama ni benda ni betul tapi kali ni jadi salah. Contohnya ketika zaman Nabi Musa AS, siapa yang buat dosa besar dan kalau dia nak bertaubat, dia kena bunuh diri dia. Zaman Nabi Musa AS kena bunuh diri. Lama terracun ke, terjun daripada gunung ke dan sebagainya, bunuh diri untuk taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila masuk ke syariat Nabi Muhammad SAW, bunuh diri diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diharapkan oleh Allah. Zaman Nabi Sulaiman dulu boleh kahwin sampai 1 orang. Masuk ke zaman Nabi Muhammad SAW boleh kahwin 4 orang. Jadi ada benda yang dulu boleh, sekarang tak boleh, sekarang boleh, dulu tak boleh. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita sebagai hamba ya, kita adalah Islam. Kita aslama, kan? Aslama yuslimu islaman. Kita menyerah diri saja berdasarkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Jadi sebenarnya pada hakikatnya segala perbuatan-perbuatan ni tidak ada yang betul, tidak ada yang salah, semuanya natural. Tapi Allah lah yang meletakkan hukumnya untuk menguji kita, untuk uji kita. Manakah kamu nak ikut, kamu nak dengar cakap aku ke tidak? Kan? Macam orang Yahudi tidak dibenarkan tangkap ikan pada hari Sabtu. Hari lain boleh tangkap ikan, hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Dipanggil Yom Sabat, hari Sabat. Dalam Quran kan ada kisah orang Yahudi pakat dia tahan buka daripada hari Jumaat, kutip daripada hari Ahad. Jadi dia nak menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata kamu nak tipu aku ke? Kira hari Jumaat, hari Sabtu betul lah tak kira ikan, tapi kamu tahan buka hari Jumaat, ambilnya hari Ahad. Gitu. Dia nak tipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Yahudi pun Allah Ta'ala maaf tipu dia. Zaman sekarang lagi lah macam-macam trik kan, orang nak tipu dalam bab syariat. Akhirnya diberilah macam-macam nama, islamikkan benda yang haram dan sebagainya. Benda tu banyak yang nak menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu je. Jadi kita ni paling nak selamat sekali kalau nak mudah hidup dunia akhirat ni ikut sunnah Nabi juga. Dan benda-benda model ni kalau kita boleh elakkan, kita elakkan. Walaupun diletak nama Islam dan sebagainya, saya tak mahu sentuh lebih-lebih lah benda tu. Cerdik-cerdik pandai apa tu kan? Cerdik pandai. Baik. Jadi kembali kepada tadi yang ada 3 hukum akal tadi ni. Hukum akal ini dia akan mengajar kita cara menggunakan akal. Sebab apa? Kebanyakan fahaman-fahaman yang ada di luar sana, mereka ni menentukan salah atau betul itu berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Apa yang mereka rasa betul, dia orang kata betul. Apa yang kata salah, dia orang kata salah. Dan macam dalam masyarakat kita, berpakaian mendedahkan aurat sana sini adalah salah. Sebab kita mengikut syariat Islam. Islam kata salah. Tapi kalau kita pergi dekat negara orang putih, berpakaian mendedah sana sini bukanlah sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah bagi mereka. Jadi bagi mereka benda itu hanyalah pakaian, ya, hanyalah pakaian. Tapi tidak bagi kita, sebab kita ada Tuhan. Baik. Jadi kenapa perlunya pentingnya kepada ilmu mantik, ilmu pemikiran, ilmu nak menyusun tadi? Contohlah macam atheist, orang yang tak mempercayai Tuhan. Orang yang tak mempercayai Tuhan, ada satu video saya tengok. Dia bawa satu sketchbook. Sketchbook ni dia penuh dengan lukisan-lukisan yang cantik. Dia bawa dekat satu orang atheist dekat satu taman. Sebab taman ni terkenal sebagai apa, speaker corner dekat UK sana tu, tempat orang berkumpul macam-macam dan boleh
meluahkan fahaman masing-masing. Kat situ ada Syiah, ada Islam, ada Kristian, ada LGBT pun ada, atheist pun ada. Jadi dia orang buat satu sketchbook ni, buat pergi kat satu atheist ni, tunjuk dekat dia. Dia kata cantik tak? Oh cantik. Dia kata. Dia tengok satu demi satu design tu. Cantik dia kata. Dia kata kamu rasa ada tak orang hak mungkin benda ni? Dia tanya dekat atheist tu, atheist cakap mesti lah. Mesti ada yang melukis benda ni. Kalau tak, daripada mana datangnya lukisan ni? Jadi orang bagi lukisan tadi, dia kata, apa pendapat kamu kalau saya kata lukisan ni sebenarnya tak ada pelukis dia, tak wujud pelukis dia? Maka atheist tu kata, kamu ni tak betul ke? Are you crazy? Are you crazy? Kamu ni gila ke? Ni terang ni, lukisan terang ni, mestilah ada orang yang lukis dia. Dia kata, tak ada orang lukis ni, dia ada secara sendiri. Kamu ni tak betul. Dia kata, mesti ada yang lukis. Kenapa kamu kata tak ada orang yang lukis? Orang tu kata, sebab saya tak pernah tengok siapa pelukis dia. Saya tak kenal siapa dia, tak pernah dengar suara dia, saya tak pernah sentuh dia. Saya tak pernah tahu siapa pelukis dia ni. Dia kata, walaupun begitu, atheist kata, walaupun kamu tak tahu siapa pelukis, kamu tak pernah tengok dia, kamu tak pernah rasa dia, tapi ini kan lukisan dia ada. Kalau lukisannya ada, tentulah pelukis dia ada, tak kira lah siapa pun. Dan dia dah keluar hujah macam tu, barulah orang tadi balas balik. Kalau macam tu, kenapa kamu tak cari Tuhan? Kamu tak nampak Allah yang begitu cantik ni? Alam yang begitu cantik, gunung ganang, awan, langit, burung, sistem yang sangat teratur, ada malam, siang dan sebagainya. Dan kamu kata, tidak ada yang mengatur ni semua, tidak ada yang menciptakan ni semua, tidak ada yang lukis semua lukisan-lukisan alam ni. Kalau kamu kata saya ni gila kerana saya kata pelukis ni tak wujud, saya boleh kata perkara yang sama, kamu pun gila juga. Sebab lukisannya ada, alamnya ada, tapi kamu kata pelukis ni tak ada. Alasan kamu tak pernah tengok dia, alasan kamu tak pernah sentuh dia, kamu tak dapat merasakan dia. Sama juga saya kata pelukis, gambar ni tak ada pelukis, sebab saya tak pernah tengok dia, saya tak pernah sentuh dia. Kan sama alasan kita ni. Atheist tu terdiam panjang, dia betul juga apa kamu kata ni. Jadi atheist ni wujud disebabkan mantik dia yang salah. Dia tak menggunakan akal dia dengan sempurna. Dia tak faham wajib, mustahil dan harus tadi. Jadi kalaulah setiap manusia memahami berkenaan dengan standard penggunaan akal, ini bukan cerita Islam tak Islam, ini cerita pasal standard penggunaan akal. Kalau satu orang tutup mata, dia kata saya tak percaya yang siang ni wujud, saya tak percaya matahari ni wujud, dia tutup mata. Macam mana kita nak bagi dia faham? Kamu tak menggunakan cara yang betul untuk berfikir. Kalau kamu nak tahu kewujudan matahari itu, buka lah mata kamu, tengok lah. Tengoklah matahari terang-terang atas langit itu, tapi dia tutup mata. Saya tak percaya yang siang ni wujud, saya tak percaya yang matahari ni wujud. Jadi kamu bermasalah sebenarnya, bukan pada bahawa matahari wujud, bukan pada fakta, tapi pada kamu yang masalah, kamu yang tutup mata kamu. Begitu juga orang tak percaya Tuhan tadi ni, dia yang blok otak dia daripada memahami mantik yang betul. Jadi sebab itulah first kali untuk memahami tauhid, untuk memahami kewujudan Tuhan dan sebagainya, perlu faham terlebih dahulu asas menggunakan akal sebagai manusia yang sehat akalnya, iaitu memahami wajib, mustahil dan harus. Ada perkara yang masuk akal, ada perkara yang tak masuk akal, dan ada perkara yang boleh diterima akal, sama ada perkara itu wujud ataupun tak wujud. Dia sama ada salah satu daripada tiga ini sahaja setiap sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini. Macam alam ini, seluruh alam ni, kereta, matahari, bulan, bintang, semua ni kita panggil sebagai jaizul wujud. Wujud semua ini adalah jaiz, iaitu bersifat jaiz ataupun bersifat harus, boleh ada dan boleh tiada. Buktinya alam ini pernah tiada, kemudian dia ada, dan tak lama lagi dia akan binasa. Jadi itu menunjukkan bahawa alam ini wujudnya hanyalah harus, tak wajib wujud. Tapi kalau macam Allah Subhanahu Wa Taala, wajibnya itu wajibul wujud, wajib bagi dia untuk wujud, kerana dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, satu entiti Tuhan. Baik,
kitab yang kita belajar sekarang ni, Ummul Barahin ni, dia bukanlah kitab yang dalamnya penuh dengan dalil-dalil agama, dalil daripada Quran, hadis dan sebagainya. Ianya lebih kepada kitab nak memperkenalkan Tuhan secara umum. Makna kata semua agama boleh mempelajari kitab ini. Sebab apa? Sebab dia tak guna Quran, tak guna hadis, dia guna akal. Jadi kitab ini adalah menjadi dalil, sebab itu nama dia Ummul Barahin, ibu kepada segala bukti. Barahin itu bukti, ummu itu maksudnya ibu. Dinamakan Ummul Barahin sebab ia menjadikan satu standard dalil yang boleh diterima oleh semua orang, tak kira apa agama pun. Kalau tuan-tuan pergi dekat orang yang beragama Hindu ke, Cina ke, Kristian ke, kamu cerita tentang Allah pada dia dan dia minta bukti, kita pun bagilah ayat Quran. Ada dia nak terima lah? Tentu dia tak terima. Tuhan kamu pun saya tak percaya. Kenapa saya nak percaya apa yang kitab kamu tulis? Boleh jadi kitab ni kamu tulis sendiri. Boleh jadi kamu suruh AI yang buat. Nanti kan zaman AI kan, write for me Quran, saya dia tulis Quran. Boleh jadi kamu tulis sendiri ayat-ayat ni semua. Saya tak percaya pun Tuhan kamu, saya tak percaya pun ayat Quran kamu. Jadi macam mana kita nak buktikan kepada mereka semua yang tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada Quran, tak percaya pada hadis, kita nak buktikan yang Tuhan itu wujud. Macam mana kita nak buktikan pada mereka? Maka di sinilah gunanya ilmu akal. Di sinilah gunanya ilmu akal. Dan ini adalah ilmu yang digunakan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi-Nabi yang terdahulu berdakwah kepada orang-orang kafir, musyrikin dan sebagainya. Mereka menggunakan ilmu-ilmu akal, menggunakan logik-logik dan mantik-mantik akal. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, macam mana dia dakwah kepada orang-orang kampung dia. Ketika mereka keluar pergi pesta satu malam, dia hancurkan semua berhala kecil-kecil tu. Lepas tu kapak tu dia letak dekat berhala besar. Bila dia orang balik daripada pesta, dia orang tengok semua berhala dah dihancurkan, dia orang pun kata ni mesti Ibrahim punya kerja ni. Ibrahim pun dia orang tangkap dan dia orang tanya, kenapa kau hancurkan kami punya berhala? Dia kata, apa pula saya? Awak tengok saya buat apa? Apa bukti? Tak ada, tapi awak seorang je yang tak datang semalam masa pesta, satu kampung pergi pesta. Awak seorang je duduk kat dalam kampung ni. Kenapa saya pula? Cuba awak tengok kapak dekat siapa? Dia orang tengok kapak ada dekat berhala paling besar. Awak pergilah tanya dia. Pergilah tanya dia. Lepas tu dia orang semua saling berpandangan. Dia orang pun cakap kat Ibrahim, awak jangan fikir kami ni bodoh. Ini batu pun ada bercakap. Ini batu pun ada bercakap. Bila dia kata ini batu, dia kata ini hadal hajar, ini Allah hajar asna la yatakallamun. Dia tak boleh bercakap. Tu apa yang Nabi Ibrahim balas dia? Kalau dah tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa, tak boleh menunaikan hajat dan sebagainya, di mana ta'budul asnam? Dia kata, kenapa kamu semua berhala ni? Dia tak boleh nak buat apa pun. Dia tak boleh nak lindung diri sendiri pun. Dia tak boleh nak bantu kamu apa-apa pun. Bahkan ada kapak di tangan dia pun, dia tak boleh nak hilangkan fitnah untuk di tangan dia pun. Dia keluar dakwah kepada kaum dia menggunakan akal. Tak ada yang Quran satu pun. Tak ada ayat daripada Taurat ke Zabur ke Injil ke apa, tak digunakan dia punya akal, ilmu akal. Maka malulah sesama mereka sendiri kerana tak boleh nak menjawab soalan daripada Nabi Ibrahim AS. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW pernah sekali didatangi oleh satu kaum Nasrani, orang Arab Kristian, kaum Najran tak silap saya. Dia datang dan dia beritahu dekat Nabi Muhammad SAW nak berdebat tentang agama. Maka Nabi pun menyatakan kami juga percaya kepada Nabi Isa, tapi kami percaya Nabi Isa ni sebagai Nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Lepas tu pendiri kata dah Nabi Isa ni dia adalah anak Tuhan. Nabi tanyalah kepada pendiri ni, apa bukti yang mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan? Maka pendiri pun beritahu kerana dia dilahirkan tanpa bapa. Bermakna bapa dia Tuhan lah. Itulah bukti yang paling jelas sekali. Mana ada orang yang lahir tanpa bapa kat dunia ni? Dia seorang je yang lahir tanpa bapa. Jadi bapa dia adalah Tuhan, maka dia adalah anak Tuhan. Dan dia logik macam tu. Maka Nabi Muhammad SAW balas balik apa? Nabi beritahu, jika begitu, mafhum dia lah dalam bahasa Melayu, jika begitu, Nabi Adam AS lebih layak dijadikan Tuhan oleh kamu. Kerana dia bukan setakat tak ada bapa, dia pak pun tak ada. Nabi balas balik, logik lawan logik. Logik lawan logik. Tak bagi Al-Quran, tak bagi hadis, tak bagi apa-apa, bagi logik lah. Maka padri itu pun sama-sama mereka semua
terdiam betul juga. Kenapa kita tak pernah berfikir pun nak jadikan Nabi Adam ni sebagai sembahan juga, sedangkan dia mak bapak tak ada. Nabi Isa ni bapak dia tak kena angkat jadi Tuhan. Nabi Adam betulnya lebih layak dalam jadi sembahan. Akhirnya mereka pun meninggalkan Rasulullah SAW begitu saja, tak boleh nak lawan. Begitu juga dalam sejarah perdebatan interfaith, comparative religion kan, antara agama-agama macam Syekh Ahmad Didat, macam Dr. Zakir Naik, yang mana mereka berdialog dengan agama-agama yang lain. Mereka menggunakan ilmu akal. Dia banyak menggunakan akal dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, orang Islam perlu dilatih untuk mempunyai dan memiliki satu ilmu akal yang kuat, yang mana kita ni mantapkan dulu pemahaman akal kita kepada kewujudan Tuhan, kemudian barulah kita sulam dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk memantapkan lagi iman dan akidah kita. Jadi macam tu kaedahnya. Maka kitab Ummul Barahin ini seolah-olah seperti mendahulukan akal, tetapi tidak begitu. Tidak, bukan mendahulukan akal, tak guna ayat Quran hadis dah. Kalau buka dia punya syarah apa semua, semuanya diambil daripada Quran dan hadis. Cuma macam yang saya beritahu tadi, kitab ini disusun sebagai alat untuk orang Islam berdakwah, supaya kita boleh explain, kita boleh cerita kepada kawan-kawan kita, hak Chinese ke, yang Hindu ke, yang Kristian ke. Dan sebab kita dipertanggungjawabkan dengan dakwah. Nabi SAW sebelum meninggal, Nabi kita kata apa? Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tanggungjawab dakwah, tanggungjawab semua orang, kan tanggungjawab ustaz-ustaz saja. Jadi setiap daripada orang Islam perlu ambil tanggungjawab untuk buat dakwah ke seluruh alam. Dan kalau tak buat dakwah sesama dengan orang bukan Islam pun, sekurang-kurangnya dakwah kepada sesama orang Islam, supaya orang Islam kembali kepada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dakwah juga. Kan? Baik. Jadi kitab ini menceritakan ciri-ciri yang sepatutnya ada pada Tuhan. Jadi kalau siapa yang mengambil sesuatu sebagai Tuhan tetapi tidak memiliki ciri-ciri ini, maka dia tak layaklah jadi Tuhan. Contohnya ada 20 sifat yang kena ada pada sesuatu yang dipanggil Tuhan. Katakanlah ada seseorang tu dia nampak busuk anak-anak besar, saya nak ambil dia jadi Tuhan lah. Okey, kita check ni satu persatu dia punya sifat dia. Sifat dia apa? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kalau sifat dia tak memenuhi kriteria sebagai seorang Tuhan, sebagai satu Tuhan, maknanya tak layak dia jadi Tuhan. Sama juga kalau ada satu sembahan, tokong ke batu ke apa ke, muka garang macam mana sekalipun, kita tengok dia ni apa ciri-ciri ketuhanan yang ada pada dia. Kan? Satu. Kalau tak ada ciri-ciri ketuhanan, maka tak layak dia jadi Tuhan. Dia serupa macam seseorang yang nak jadi cikgu. Kan? Kita akan interview dia. Kalau dia ni tak ada kelulusan apa, tak ada pengalaman, tak ada apa latihan mendidik, latihan sekolah dan sebagainya, macam kita nak jadi cikgu. Dia tak ada ciri-ciri dan sifat-sifat cikgu. Kalau dia kata siapa-siapa pun boleh jadi cikgu, siapa-siapa pun boleh jadi cikgu, senang lah macam tu. Tak payahlah ada universiti, tak payah ada degree dan sebagainya, untuk pendidikan dan sebagainya. Sama buat siapa-siapa pun boleh jadi ustaz. Bukan semua orang boleh jadi ustaz. Kenalah uji dia punya keustazan dia tu kan. Bagi dia kitab tak ada balik ke, cakap bahasa Arab dengan dia ke, tanya hukum tajwid ke, barulah orang panggil ustaz. Dia ada ciri-ciri lah. Kalau satu orang ni di engineer ataupun satu orang ni doktor kan, dia minta ajar kat hospital kata, tapi degree dia katakanlah degree dia dalam engineering ke apa, doktor pun pening kepala macam mana nak ambil dia ni. Dia ni tak tahu apa tentang ubat, dia ni tak tahu apa tentang biologi dan sebagainya, dia tak tahu tentang human anatomy ke apa lah. Jadi macam mana nak ambil dia? Betul sebab ciri-ciri doktor tu tak ada pada diri dia. Jadi begitulah, untuk mengambil sesuatu sebagai Tuhan kan ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri seperti tidak ada yang mewujudkan dia. Dia wujud sendiri. Dia tidak binasa. Dia tu mestilah seorang-seorang dia buat kerja, bukannya dia ada kawan-kawan, partner, shareholder dan sebagainya. Itu semua ciri-ciri Tuhan. Baik, perbahasan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita bahagikan kepada 4 perbahasan. Berapa?
Jadi nak berbahas tentang Allah, dia ada 4 perbahasan: zat, sifat, asma dan af'al. Zat, sifat, asma dan af'al. Zat Zat ni ialah hakikat keadaan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan diri Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya zat dia, atau bahasa mudah dia macam bekas, macam tapak ataupun base untuk berdirinya sesuatu di atasnya. Jadi kalau zat ni, dia umpama katakan macam mangkuk lah. Kemudian di dalamnya ada sifat yang berdiri di atas zat tersebut. Dan keseluruhan zat dan sifat ni, dia ada perbuatan dia yang dibuat, yang kita panggil sebagai af'al. Dan keseluruhan zat, sifat dan af'al ini dinamakan, dipanggil asma' lah. Dinamakan dengan 99 nama Allah. Ada banyak lagi lah nama-nama yang lain, cuma yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita 99. Jadi ketiga-tiga ciri ni, zat, sifat dan af'al ni, ia menjadikan ia sebagai satu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tak terpisah-pisah, tetapi kita membahaskan secara terpisah untuk memudahkan urusan ilmiah semata-mata, urusan nak mengetahui secara ilmu semata-mata. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak terpisah, dia memang semua ni menyatu. Nama tu duduk dalam dia lah kan. Dia bukannya asing, keluar dari diri dia dan sebagainya. Begitu juga sifat dan af'al. Sifat ni ialah keadaan dia, af'al ni adalah perbuatan-perbuatannya, dan zat ni ialah bekas yang af'al dan sifat ni berada di atasnya. Jadi zat Allah Subhanahu Wa Taala kita tak bahas panjang-panjang. Begitu juga af'al, begitu juga asma. Yang kita nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah melalui sifat-sifat dia. Maka sebab itulah pengajian kitab ni dinamakan sebagai pengajian kitab sifat 20. Sebab apapun kalau kita nak kenal sesuatu, kita akan kenal melalui sifat dia. Kan? Macam kita nak pergi beli sayur, isteri pesan kat laki dia pergi beli sayur. Dia pun pergi dah cari sayur. Sayur apa? Sayur daun bawang. Dia cari daun bawang sampai daun sup. Sampai dekat supermarket, dia confuse daun sup dengan daun ketumbar. Dia memang sama je kan? Nampak macam sama. Macam mana ni? Maka dia pun telefon bini dia. Bini dia nak memperkenalkan daun sup ataupun daun ketumbar tu. Macam cara dia? Cara dia ialah menceritakan sifat-sifat dia. Yang ni bentuk dia macam jari, yang ni warna hijau, ni hijau ada, hijau yang jenis kurang sikit warna dia atau apa. Dia akan menceritakan sifat-sifat. Sebab kalau sebut nama, satu daun ketumbar, satu daun sup, masih tak faham lagi. Masih tak faham lagi. Sebab semua benda ada nama. Kan? Kalau nak cerita pasal zat dia, kedua-duanya nampak sama. Kedua-duanya adalah sayur. Sayur tu zat lah. Kedua-duanya adalah sayur. Masih kita dapat nak beza. Kalau nak kata af'al, perbuatan pokok, perbuatan sayur apa? Daripada kecil dia membesar dan menjala. Itu perbuatan dia. Kedua-duanya sama. Masih tak dapat nak beza. Jadi macam mana nak kenal, betul-betul kenal adalah dengan menceritakan sifat-sifat dia. Warna dia, macam mana dia punya bau dia, rasa dia. Kan? Kalau daun ketumbar, rasa dia macam rasa rempah. Kalau belah Penang, kita panggil daun rempah. Daun ketumbar kita panggil daun rempah. Kalau daun sup ni, dia tak berasa sangat. Bila masuk dalam sup, barulah rasa sedap sikit. Kan? Jadi, itu sifat-sifat dia. Maka dalam 4 perbahasan ni, dan nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah, zat Allah, satu ni yang kita bahas banyak-banyak ni. Sebab nak mengenal dia, ma'rifatullah ni, nak kenal Allah. Nak ma'rifat, nak mengenal Allah adalah mengenal melalui sifat-sifat dia. Baik. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat dia,
Kita pergi, sebelum kita masuk sifat, kita pergi dulu kepada zat, asma' dan af'al lah. Zat ni kita dah secara tadi, dia adalah zat ketuhanan itu sendiri lah. Dia macam satu kontainer, macam base, macam tapak, tupperware, dan kita masukkan sesuatu untuk menjadikan dia sesuatu. Kalau tupperware itu kosong, dia tupperware kosong. Kalau kita tupperware itu kita bubur kuih, otomatik jadi tupperware kuih. Kalau kita bubur ikan, jadi tupperware ikan. Kita bubur aiskrim, jadi tupperware aiskrim. Kita beri nama dan sifat dia berdasarkan apa isi kat dalam tu. Tapi base bekas tetap sama. Jadi zat Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia adalah zat ketuhanan. Zat ketuhanan ni, ciri-ciri dia ialah zat ketuhanan mestilah berlainan dengan selain daripada zat ketuhanan. Contoh macam kita manusia, maka kita adalah zat kemanusiaan. Kalau binatang, zat kebinatangan. Kalau batu, zat kebatuan. Jadi batu dia ada zat dia, kita ada zat kita, haiwan ada zat dia, pokok ada zat dia. Nah, masing-masing ada dia punya zat dia. Kemudian barulah ada sifat yang membezakan pada setiap zat tersebut. Macam manusia, ada sifat, ada orang yang macam ni kita nak kenal perbezaan antara manusia ni. Kita kenal melalui gemuk kurus dia, kita kenal melalui bentuk wajah dia, kita kenal melalui warna kulit dia, kita kenal melalui bentuk mata dia dan sebagainya. Tapi dia adalah manusia, zat semua sama. Zat semua manusia. Sama juga macam haiwan. Haiwan adalah zat haiwan, tapi kita kenal melalui ciri-ciri sifat-sifat yang ada pada dia. Okey. Jadi zat ketuhanan, nak kenal zat ketuhanan, dia ialah selain semua ciri-ciri yang ada pada zat makhluk. Apa yang ada pada makhluk tak boleh ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara yang disebutkan oleh para ulama, zat Allah itu yang pertama sekali, wujudnya itu tidak diliputi tempat. Tidak diliputi tempat, tidak meliputi tempat. Maknanya wujudnya itu tidak bertempat. Jadi tak boleh nak tanya di mana kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab soalan itu tak valid. Karena Allah tidak diliputi tempat. Tidak diukur dia akan tempat. Kalau tempat itu ciptaan dia. Tempat adalah makhluk dia. Dia yang cipta tempat itu. Maka tak bolehlah sabitkan dia dengan tempat. Sebab kalau sabitkan dia dengan tempat, sebelum dia ciptakan tempat, kat mana tempat dia? Kan? Nah, jadi sebab itulah keadaan zat Allah ialah diwujud tidak bertempat. Kemudian wujudnya tidak diliputi dengan waktu. Tidak diliputi dengan waktu, tidak terkesan dengan waktu. Maka tak boleh mengatakan dulu Allah Ta'ala ni muda, sekarang dah tua lah. Tak boleh. Tidak terkena waktu kepada dia, tidak terkena usia kepada dia. Itu zatnya. Berbeza dengan zat yang ada di atas muka bumi ini. Zat manusia lama-lama reput dimakan usia. Begitu juga batu lama-lama akan retak, reput di bawah waktu dan zaman. Begitu juga pokok dan sebagainya. Kemudian tidak diliputi arah. Kerana arah sama ada macam tempat, tetapi lebih spesifik. Kerana arah ni, kita menunjukkan arah depan, kiri. Dia ada 6 arah. Dan depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dia panggil jihah. Kalau tempat dia panggil al-makan. Al-makanu wal-jihatu, kedua-duanya tidak boleh disabitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak ada bahagian atas, bahagian bawah dia. Tidak ada bahagian tepi, bahagian kiri atau kanan. Tidak ada bahagian depan atau belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana arah tu sendiri adalah ciptaan dia. Sebelum dia ciptakan arah, dia berarah mana Allah? Dia berarah ke mana kalau sebelum dia ciptakan arah tu? Adakah ada arah selain daripada arah yang ada sekarang? Adakah arah selain daripada arah sekarang ni? Kita pun tak boleh nak fikir, otak kita terhad. Okey. Jadi 3 itulah yang paling penting. Tidak terkena waktu, tidak terkena tempat dan tidak terkena arah pada dia. Maka itu adalah zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian asma yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala mencadangkan kepada kita 99 nama dia. Asma 99. Tapi adakah nama Allah ni 99? Tidak. Nama Allah berapa banyak? Wallahu a'lam. Tak tahu, siapa pun tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Allah sahaja yang tahu berapa banyak nama dia.
Tapi yang dia bagi tahu kepada kita 99. Yang dia bagi tahu kepada kita. Maka kita nak beriman macam mana? Maka kita ni mempercayai Allah memiliki sekalian nama yang indah-indah, sekalian nama yang indah-indah, yang kita tahu dan yang kita tak tahu, yang mana jumlahnya Allah saja yang tahu. Itu kita beriman secara umum. Manakala secara terperinci, yang kita panggil sebagai tafsiri, kita mengatakan Allah mempunyai 99 nama yang indah yang diberitahu kepada kita melalui Quran dan hadis. Jadi dia ada iman yang umum, dia ada iman yang khusus. Kalau iman yang khusus 99. Okey. Jadi nama-nama ni menceritakan ciri-ciri dan juga sifat-sifat ataupun perangai Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beza tau sifat zat, sifat zat dengan sifat asma. Kedua-duanya sifat, tapi satu cerita pasal perangai, satu lagi cerita pasal sifat pada zat. Okey, contohlah, katakanlah kita ni ada partner polis ke apa kan. Polis kan kadang-kadang dia ada partner kan, ada partner baru. Oh, partner dia daripada mana? Oh, dia main daripada Terengganu. Okey, Terengganu. Orang dia macam mana? Orang dia badan dia tinggi-tinggi, kulit dia tak berapa cerah sangat kan, tak berapa cerah sangat, badan satu. Itu semua adalah sifat-sifat zat, sifat-sifat zat dia. Sekarang kita tak tahu perangai dia macam mana. Selepas kita dah berkawan dengan dia, baru kita tahu dia ni pemarah, mudah naik angin. Dalam masa yang sama dia pemurah. Pemurah pula kan. Pemurah dia suka belanja orang makan. Dia tak berkira-kira dengan kita. Jadi itu perangai. Jadi asma Allah Ta'ala menceritakan perangai Allah Subhanahu Wa Taala. Pemurah, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Dialah yang memberi keamanan, dialah yang memberi mudarat, dialah yang memberi sakit, dialah yang memberi sembuh. Allah Ta'ala cerita pasal perangai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang kita nak belajar ni, sifat-sifat Allah ni sifat zat. Nak cerita pasal wujud, qidam, baqa' tu sifat zat, sifat keadaan diri Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bukan perangai dia. Perangai dia ni. Perangai dia 99 ni. Boleh faham kan? Baik, yang seterusnya ialah af'al. Af'al datang daripada perkataan fi'il. Fi'il maksudnya perbuatan. Perbuatan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki perbuatan. Apa tu perbuatan Allah? Perbuatan Allah ialah segala gerak yang kita nampak ni semua perbuatan Allah. Termasuklah pergerakan saya, percakapan saya, penglihatan saya, pendengaran saya. Bahkan tuan-tuan punya percakapan, pendengaran, penglihatan pun semuanya adalah perbuatan-perbuatan Allah. Bagi orang yang mendalami Tauhid Sufi, Tauhid Sufi ni, kalau dah habis mengaji sifat 20 ni, kita mahu masuk Tauhid Sufi juga. Tauhid Sufi ni dia lebih kepada nak merasa kewujudan dan kehadiran Allah SWT dalam hati kita. Yang tu yang buat kita menangis bila kita doa, cepat terbit air mata, dan kita rasa kehadiran Allah. Bila kita berdoa tu rasa Allah ada dalam kita. Itu Tauhid Sufi kita panggil. Tauhid praktikal. Hati tauhid apa? Tauhid teori. Ni cerita secara ilmiah. Cerita secara ilmiah Allah Ta'ala kita pecah gini. Tapi belum tentu malam-malam kita berdoa kita dapat rasa wujud Tuhan tu. Sebab ini sekadar teori. Sebab itu ulama lepas habis mengaji hak teori, dia akan pergi belajar pula Tauhid Sufi dia panggil. Ataupun setengah ulama menamakan sebagai Tauhid Zauqi. Tauhid Zauq, dia nak rasa zauq dekat dalam hati. Zauq ni maksud dia rasa dalam bahasa Arab. Zauq maksud dia rasa. Kalau kat Malaysia zauq ni disco kan. The Zoom kan. Jadi kalau Tauhid Zauqiyah ni, kalau kita belajar Tauhid Zauqiyah, mereka banyak membahaskan tentang af'al Allah, perbuatan Allah. Contohnya, kita tengah bawa kereta, tiba-tiba tengah lubang, pum, tayar pecah kan. Hati ni bengkok, geram, masuk dalam Facebook, komen JKR apa semua, YB semua habis kita serang. Apa orang jalan berlubang, marah tu semua sana sini kan. Sedangkan kita lupa yang nak kita ni langgar lubang tu dan pecah tayar kita tu ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang
saleh yang ada tauhid sufi ni, jadi apa pun dekat dia, hati dia redha. Hati dia redha. Tak apalah, ada lagi dosa-dosa yang dia buat, Allah Ta'ala nak cimarahkan ke macam mana ke, dia sentiasa bersangka baik dan berfikiran positif kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana letak tu? Dia kena mantapkan iman dia kepada af'al Allah. Bila ada orang tak fitnah pada dia, contoh, ada orang tak suka kat dia, dengki, cemburu dia buat fitnah macam-macam kat dia. Kalau dia tidak ada iman kepada af'al Allah, dia akan bertindak sebagai manusia biasa. Saya kena balas balik. Dia buat video pasal kita balas balik video kat dia. Dia up status pasal kita up status pasal dia balik. Itu manusia biasa. Dan itu manusia biasa. Tapi orang yang ada af'al Allah dalam hati dia, dia nampak orang yang sedang menyusahkan dia tu, semua tu adalah sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mendatangkan orang ini, dan Allah Ta'ala lah yang telah menyebabkan orang ini memfitnah dan membuat macam-macam kat saya. Untuk apa? Untuk uji saya, untuk bersihkan dosa-dosa saya, supaya saya ni sentiasa beringat yang saya ni bukanlah sempurna, sentiasa ada je salah yang saya tak nampak tapi orang lain nampak. Jadi orang yang ada tauhid sufi, tauhid af'al Allah ni, dia akan sentiasa redha kepada perbuatan Allah. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi mendapat doa radhiyallahu anhu. Nah, contohnya kita sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa ada radhiyallahu anhu? Sebab dalam Al-Quran beritahu radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khashiya rabbah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Bila kita fikir Allah redha kepada kita, itu yang kita perlu. Tapi mereka redha kepada Allah, apa keperluan Allah untuk dapatkan redha manusia? Apa perlunya Allah kepada redha kita? Allah tak perlu pun. Tapi kata ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata radhiyallahu anhum wa radu an, mereka redha kepada Allah. Itu maksudnya, kalau nak dapat redha Allah, kamu dulu yang kena redha kepada perbuatan-perbuatan Allah. Apa Allah buat kat kamu di dunia ni, kamu kena redha dulu. Allah Ta'ala nak pecahkan dada kamu redha lah. Allah Ta'ala hantar orang fitnah kamu redha lah. Allah Ta'ala patahkan tangan kamu redha. Allah Ta'ala buat apa pun dekat kamu tetap redha kepada Allah, maka radhiyallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan redha kepada kamu. Jadi ini tauhid sufi. Dia akan tengok apa saja dalam dunia ni, gerak diamnya dunia ni, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana dia akan rasa aman, sentosa, tenteram dalam hatinya. Tapi kalau dia duduk sibuk melihat manusia, duduk nampak makhluk, Allah dia letak kat tepi, maka dia belum mendalami tauhid af'al Allah tadi ni. Tapi hal tu tauhid sufi nanti kemudian. Sekarang kita nak mengenal Allah secara praktikal dulu, maka dalam zat, asma' dan af'al kita tidak membahaskan secara terperinci. Yang terperinci kita nak sembang ialah sifat Allah, yang mana kita pecahkan kepada dua. Yang pertama, beriman secara ijmali. Yang kedua, kita beriman secara tafsili. Ijmali maksudnya umum. Apa maksud umum? Umum lah, kita tak tahu berapa jumlah, berapa nombor dan sebagainya. Maka bila ditanya sifat Allah apa? Kita cakap 20. Jawapan itu salah. Sifat Allah bukan 20. Habis itu sifat Allah ni saya pun tak tahu apa. Quran dan hadis pun tak bagi tahu apa. Yang tahu berapa banyak sifat Allah, ulama kata hanyalah Allah sahaja yang tahu. Dia saja yang tahu berapa banyak sifat dia. Habis itu 20 dapat daripada mana? 20 tu dapat daripada Quran dan hadis. Ada yang dia bagi tahu, ada yang dia tak bagi tahu. Kan macam kita, kalau kita disuruh tulis biodata diri kita bagi tahu semua kan? Kan kita bagi tahu semua kan? Kan kita bagi tahu hak penting-penting saja. Kita isi borang pun, dia cuma minta nama, alamat, nama apa tempat tinggal, nama kahwin ke belum, anak apa semua. Dia takkan tanya detail, sedikit detailnya kisah masa kita kecil-kecil dulu ataupun ciri-ciri rahsia-rahsia yang kita tak mahu orang tahu ke, kamu ni kencing malam ke tidak, itu takkan cerita ke orang. Ada benda yang pasal kita tak cerita ke orang.
Tapi kalau orang dapat biodata kita, adakah dia tahu semua pasal kita? Belum tentu lagi. Tapi dia sudahlah tahu sikit banyak pasal kita. Jadi begitulah Allah Ta'ala menceritakan biodata yang di dalam Quran dan hadis sekadar untuk kita kenal setakat mana yang dia mahu. Tapi berapa banyak lagi yang ada pada dirinya, kita tak tahu. Jadi kalau ditanya sifat Allah ada berapa, jawapan dia wallahu a'lam, Allah saja yang tahu. Tapi yang wajib kita pelajari 20. Wajib kita pelajari kerana disebut di dalam Quran hadis 20. Tapi berapa banyak Allah ada? Tak tahu. Allah saja yang tahu sifat dia berapa banyak. Sebab itulah pertama sekali kena beriman secara umum, secara ijmal, bahawa Allah Ta'ala memiliki kullu kamalat, semua sifat-sifat yang sempurna. Kamalat ni maksudnya kesempurnaan. Apa saja sifat yang menunjukkan kesempurnaan, semua itu adalah sifat Allah. Walaupun tak disebut dalam Quran, walaupun tak disebut dalam hadis. Apa sahaja sifat yang sempurna, apa-apalah yang kita boleh fikir ataupun tak terkeluar daripada pemikiran kita, apa-apa bentuk kesempurnaan, semuanya adalah milik Allah. Maka itu adalah iman kita secara umum bahawa Allah bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian barulah kita masuk Quran hadis. Dalam Quran hadis, dia mengkhususkan 20 sifat yang penting-penting. 20 sifat apa yang penting inilah yang kita senaraikan di dalam kitab Ummul Barahin. Yang pertama wujud, lepas tu qidam, lepas tu baqa, lepas tu mukhalafatul hawadis sampai habis. Kan? Maka masuklah kita kepada satu formula. Apa-apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh ada pada selain pada Allah. Apa-apa yang ada pada selain Allah tak boleh ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Formula ni kena ingat. Jadi bila kita dah faham bahawa apa yang ada pada Allah tak boleh ada pada selain Allah, apa yang ada pada selain Allah tak boleh ada pada Allah, kerana Allah ni bersifat eksklusif. Kalau dia memiliki sesuatu yang dimiliki oleh selain pada dia, jadi tak special kan? Dia contohnya, kenapa orang-orang kaya akan beli pelik mahal-mahal ni? Sebab dia nak rasa diri dia eksklusif kan? K1, K1 contohnya kan? Tiba-tiba ada kata sebelah dia K1 juga. Leceh. Aku bayar ni sampai beratus ribu untuk jadi special, satu-satunya manusia dalam dunia ni yang ada nombor plate K1. Tiba-tiba parking sebelah dia K1 juga. Habis kan? Hilang lah dia punya gah, dia sombong dia tu hilang. Jadi kalau orang ni dia sharing, tak special lah. Sebab itulah kita pergi pasar, kita pergi supermarket, tengok baju kita sama dengan baju dia. Alamak, cepat-cepat kita lari ke tempat lain kan? Sebab tak nak kononnya baju kita ni baju bandel ke, baju murah beli jalan ke apa ke, ada orang tu. Kalau saya tak kisah kan? Oh, kerja sama, saya kerja sama, boleh mulia kita kan, sama apa. Tapi ada setengah orang tak boleh. Oh, ini baju sama ni, nanti dia ingat kita pergi kat tempat murah lah apa. Ada orang dia suka exclusiveness. Jadi kalau manusia pun dia merasa tak seronok bila orang lain mempunyai apa yang tidak ada, maka apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan diri dia ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan aku ni eksklusif, aku ni ahad, seorang-seorang, tunggal. Apa ada pada aku tak ada pada orang lain. Apa orang lain ada aku pun tak mahu. Sekali sama level dengan mereka, nanti sama level dengan mereka pula kan? Jadi apa yang ada pada orang lain Allah Ta'ala tak boleh ada lalu. Bukan sebab Allah Ta'ala tak lihat, tapi tak bolehlah setara. Al-Quran kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setara dengan Allah. Pakai nombor plate K1, tiba-tiba sebelah K1 kan sekufu tu, setara. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala pakai satu benda, orang lain tak boleh pakai. Nah, jadi 20 sifat yang kita belajar ni, semua ni sifat-sifat Allah tak boleh ada pada selain pada Allah. Sifat wujud Allah Ta'ala punya sifat semata-mata. Qidam sifat Allah Ta'ala semata-mata. Baqa sifat Allah sahaja. Mukhalafatul hawadis sampai habis, semuanya sifat-sifat Allah sahaja, tidak boleh ada pada selain Allah. Persoalannya, kita ni wujud ke tak? Dah kata sifat wujud tu sifat Allah Ta'ala seorang-seorang kan? Macam mana kita sekarang boleh wujud? Bermakna kita ada sifat wujud juga. Kita ada sifat wujud kan? Kalau kita ada sifat wujud, Allah pun ada sifat wujud, kan sekufu, kan sama. Tak. Jawapan dia, Allah sahaja yang ada sifat wujud. Kita tak ada sifat wujud.
Kita tak ada sifat wujud. Kita tidak ada sifat wujud. Baik. Apa beza dia? Yang pertama, sifat ni, yang dikatakan sifat, ni sifat ni, sifat ni adalah sesuatu yang ada pada zat, yang ada pada zat Allah, sesuatu yang ada pada sesuatu yang dia tidak berubah. Dia tidak berubah walau apa pun jadi, dia tidak akan berubah. Kalau benda tu boleh berubah, contohnya sesuatu sifat tu boleh hilang disebabkan sesuatu perkara. Contoh macam manusia ada mata kan, boleh tengok. Tapi kalau matanya dibuta, matanya dicabut, aksiden mata pecah dan sebagainya, maka dia jadi buta, tak nampak. Faham kan? Ada sesuatu yang menyebabkan sifat itu hilang daripada dia, bermakna dia tidak bersifat dengan sifat tersebut. Nak dikatakan sifat ni, dia mestilah kekal bersama dengan zat. Zat dan sifat dia mesti kekal. Barulah boleh layak seseorang itu dikatakan bersifat dengan sifat tu. Dia kekal dengan zat tu. Tapi kalau dia tak boleh kekal dengan zat tu, dia boleh ada dan boleh tak ada, maka kita tak panggil sebagai sifat. Yang itu kita panggil sebagai a'rad. Nama dia a'rad. Alif, ain, ra, alif, a'radun, a'rad. A'rad ni adalah untuk selain daripada Allah, ghairullah. Selain daripada Allah, segala sifat-sifat yang terlihat ada kepada ghairullah, kita tak panggil sifat, kita panggil a'rad. Kenapa nama dia a'rad? A'rad ni ialah sesuatu yang nampak macam ada tapi tiada. Nampak je macam ada, secara zahir nampak macam ada, tapi sebenarnya tiada. Hakikatnya tiada. Contoh, tahu tak wayang kulit? Dia ada pak karut, tukang karut ni. Tukang karut ni, dia akan pegang satu watak, kemudian pegang satu watak lagi. Hak ni katakanlah mat, hak ni katakanlah abu. Mula-mula dia jadi mat. Dia cakap lah pakai bahasa mat dia tu. Dia gerak-gerakkan dia punya tangan, mulut, kepala. Lepas tu aku pun respon. Kan? Jadi tuan-tuan yang duduk di sebelah sana nampak mat dan abu ni seolah-olah bergerak, seolah-olah bercakap, seolah-olah mempunyai ilmu dan mempunyai fikir, mempunyai willing power sendiri, mempunyai keinginan, iradah sendiri. Tapi pada hakikatnya, adakah mat dan abu ni mempunyai semua sifat-sifat tersebut? Adakah pada hakikatnya mereka memiliki sifat-sifat tersebut? Jawapannya tidak. Kerana yang mempunyai sifat tersebut adalah tukang karut tadi tu. Dialah yang menzahirkan sifat yang ada pada dia. Dia zahirkan kepada mat dan juga abu tadi tu, sehingga jadilah wayang kulit. Boleh faham kan? Maka suara pak karut tadi ni, gerakan pak karut tadi ni, semua itu dinamakan sifat. Sebab hakikat main pada diri dia. Hakikat semua itu datang daripada diri dia. Manakala yang kita nampak bergerak dekat wayang kulit tadi tu, pada mat dan pada abu, kita nampak mulut dia bergerak, tangan dia bergerak, suara dia bercakap. Yang kita nampak tu semua, yang itu dinamakan a'rad. Faham tak? Yang itu dinamakan a'rad. Nampak seperti sifat tapi bukan sifat. Nampak seperti sifat tapi bukan sifat. Kerana sifat yang sebenar adalah milik pak karut tadi ni. Okey. Sekarang ni, misal yang saya bagi tadi, kita tukar situasi dia. Yang jadi mat dan abu ni ialah kita semua, manusia. Manakala tukang karut tadi ni, kita misalkan sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menggerakkan kita semua, menggerakkan mat dan abu, menggerakkan saya, menggerakkan tuan-tuan semua. Jadi saya terlihat seperti bergerak, saya terlihat seperti bercakap, saya terlihat seperti berfikir, saya terlihat seperti mempunyai keinginan, iradah dan sebagainya. Tapi sebenarnya pada hakikatnya saya tak memiliki sifat-sifat tersebut.
saya tak memiliki sifat kudrat, saya tak memiliki sifat melihat, saya tak memiliki sifat mendengar, saya tak memiliki sifat berkata-kata, saya tidak memiliki ilmu, bahkan saya tidak memiliki hayat, tidak memiliki hidup tu pun bukan dimiliki oleh saya. Tapi kelihatan seperti saya memiliki. Ini namanya a'rad. Hakikat yang memilikinya ialah Allah. Allah lah yang menzahirkan perbuatannya ke atas saya. Allah lah yang menzahirkan sifat melihat dia kepada saya. Allah lah yang menzahirkan sifat berkata-kata dia kepada saya. Allah lah yang menzahirkan segala af'al dan perbuatan-perbuatan dia kepada saya, sehingga saya seolah-olah terlihat seperti bergerak sendiri, berfikir sendiri, mempunyai ilmu dan sebagainya. Itulah beza a'rad dan sifat. Allah secara hakikat memiliki sifat tersebut. Kita secara samar-samar seolah-olah memiliki sifat tersebut, maka kita dinamakan sebagai a'rad. Clear kan? Boleh faham tu? Sama tak macam wujud. Yang wujud hanya Allah. Kita semua ni dizahirkan kewujudan Allah ke atas kita, maka kita tak memiliki sifat wujud. Sebab itulah bila seseorang itu mati, ada mayat terbujur di atas tilam, dia ada mata masa tu boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Ada telinga boleh dengar? Tak boleh dengar. Ada lidah boleh cakap? Tak boleh cakap. Ada hati boleh berfikir? Tak boleh. Ada otak boleh? Ada ilmu lagi tak? Tak ada ilmu lah. Walaupun dia profesor macam mana sekalipun, kita tanya dia satu nama satu, tak boleh jawab. Kita tanya dia siapa nama awak, dia tak boleh jawab. Ada lalat hinggap dekat hidung dia, dia tak boleh nak halau. Mana pergi semua sifat-sifat dia? Dia tak ada pun sifat tu. Dia tak ada pun sifat tu. Semuanya adalah penzahiran daripada Allah SWT ketika Allah Ta'ala hidupnya dia. Maka sebab itulah kita ni semua umpama macam wayang kulit saja. Macam papet. Papet orang duk main ke atas kan, pakai tali-tali tu, anak patung untuk bergerak. Kita ni bergeraknya, kita semua ni adalah perbuatan yang Allah SWT. Allah SWT firman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamilah yang menciptakan kamu, kami juga lah yang mencipta setiap perbuatan-perbuatan kamu semua. Setiap perbuatan saya ni ciptaan Allah. Allah yang cipta, Allah yang buat, Allah yang buat, Allah yang buat. Allah yang sedang bergerak, Allah yang sedang bercakap, Allah yang sedang melihat. Itu hakikatnya Allah SWT. Jadi kesimpulan daripada pengajian kita nanti, satu je kesimpulan dia, Allah sahaja yang berkuasa, selain daripada Allah tak ada kuasa. Itu dia punya kesimpulan. Kita semua ni tak ada apa. Sebab itu dalam ulama kata, siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan. Dia kena kenal dulu yang diri dia ni tak apa-apa, tak ada apa-apa, tak boleh buat apa, tak memiliki apa-apa, tak ada sifat pun. Yang ada hanyalah a'rad. Baik. Jadi pada bulan hadapan insya-Allah kita akan masuk satu persatu sifat daripada sifat wujud, qidam dan sebagainya sampai habislah insya-Allah. Baik, jadi kita berhenti sampai dekat ni dulu. Dengan tasbih kepada dan surah Al-Ash, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi ada salah silap, saya minta maaf, minta ampun, bahasa dan sebagainya. Jumpa lagi insya-Allah bulan depan.